اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 5. Muka surat 5, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'ah yakni bermula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bekal. Ialah bekal. Bekal bekal akhirah. Tak dapat tiada daripadanya daripada bekal. Dan ialah taat. Dan ialah taat luput daripadanya daripada hamba, maka tiada yang membalikkan dia kan bekal baginya bagi hamba. Maka barang siapa mendapat dengan dia dengan ketaatan, maka sesungguhnya telah kemenangan dan bahagia selama-lamanya dan semasa-masa berkekalan. Dan barang siapa yang luput akan dia, akan ta'ah, akan bekal, oleh demikian itu, oleh demikian ketaatan, maka sesungguhnya telah rugi serta orang yang rugi, dan binasa serta orang yang binasa. Dan ta'ah ialah bekal. Ketaatan kepada Allah ialah bekal untuk hari akhirah. Tak dapat tiada daripadanya daripada ta'ah, daripada bekal. Dan ialah ta'ah, yakni bekal akhirah ni luput daripadanya daripada hamba, maka tiada yang membalik akan dia, tiada yang mengkembali akan dia, akan ta'ah baginya bagi hamba. Ketaatan sebagai bekal akhirah tak dapat tiada apabila ketaatan tu luput daripada hamba, maka tiada yang dapat mengkembalikan dia. Jadi pada masa sepatutnya kita melakukan ketaatan, kita tinggal, tak boleh nak kembali balik dah. Hak ketaatan yang sepatutnya kita lakukan di masa yang terdahulu. Contohlah, kita kata masa muda-muda kita, ketaatan kita kurang, ketaatan kita tinggal, tiada yang dapat mengkembalikan kita hak pada masa terdahulu, yang mana ketaatan kita kurang, ketaatan kita tinggalkan. Ini Mazali masih lagi nak menyambung berkaitan dengan kedudukan ibadah. Kedudukan ibadah, buah hasilan ilmu, faedah umur ibadah.
Kemudian berkaitan dengan ibadah ni, Ghazali pun cerita pula sebagaimana tilikan Imam Ghazali rahimahullah. Sebagaimana tilikan Imam Ghazali rahimahullah berkaitan dengan ibadah. Dengan nama kitab pula Minhajul Abidin, jalan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tilikan Imam Ghazali berkaitan dengan perjalanan ibadah daripada permulaan ibadah sampailah kepada maksud ibadah takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba perjalanan ibadah ni kata Ghazali perjalanan yang sangat payah, yang sangat sukar. Perjalanan yang banyak kebinasaan perjalanan ibadah. Yang menegah daripada ibadah ni banyak. Kebinasaan ibadahnya tersembunyi. Dia ibadah ni bukan macam pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia, kita buat satu-satu pekerjaan, tak jadi, kita nampak selalulah tak jadi, kita tukarlah, kita buat cara lain. Adapun pekerjaan ibadah ni, tahu tak tahu lepas daripada mati. Lepas dia mati, ada dak ibadah kita yang sebenarnya. Dalam keadaan kebinasaan ibadah ni tersembunyi. Dia berkaitan dengan ibadah ni, hak kebinasaan akidah tetap dah dijaga. Sebab ibadah ni buah ilmu, hasilan ilmu. Tanpa ilmu tak panggil ibadah. Sekarang ibadah yang didahului dengan ilmu. Sebab ibadah, Imam Ghazali mulakan ibadah adalah samaratul ilmi. Ibadah ialah hasilan daripada ilmu. Jadi berkaitan dengan ilmu ni, kalau bab akidah jelas nyata, tetap dah. Itulah pegangan yang kita pegang, yang tak gerak dah. Kemudian hak zahir begitu juga. Kalau sembahyang berserta dengan ilmu, kalau berjemaah berserta dengan ilmu, syarat-syarat dianya kita pasti jaga. Dia kebinasaan yang tersembunyi ni adalah kebinasaan batin. Hak hati kita yang sentiasa berbolak balik. Hak zahir kita, tambahan pula kita orang tua dah. Hak zahirnya apa? Stabil molek, bukan kau kuat hak zahir. Hak zahir. Tapi hak hati, orang tua mungkin hati dia stabil molek dah, orang tua dah. Dia tak ada bolak balik dah. Orang tua dia relax je, tu mungkinlah. Orang tua ni di hati dia. Hati bolak balik walaupun tua sekalipun. Hak tengah terlantar tu pun hati berbolak balik. Ni hak kebinasaan yang tersembunyi. Hak paling besarnya adalah kebinasaan batin. Hak tu paling besar. Akidah tetap. Tanpa ilmu akidah tidak ada ibadah. Akidah tetap. Dengan ilmu bab akidah ahli-sunnah jemaah, itulah pegangan kita. Tak ada kata hari ni nak berpegang dengan akidah ahli-sunnah wal jemaah, esok nak berpegang dengan akidah Mu'tazilah, tak sama sekali. Sama dengan hak ketaatan zahir, hak dengan ilmu tu. Tapi hak hati, kita nak jaga keikhlasan dalam beribadah. Contoh ni contoh. Ni hak biasa tu guru duk sebut semua bab keikhlasan, bab keikhlasan. Keikhlasan dalam ibadah ni sebelum buat ibadah tu ikhlas. Sedang buat ibadah tu ikhlas. Sudah siap dah jadi bekal akhirah. Jaga keikhlasan. Jangan duduk nak cerita-cerita kepada orang kemudian pula. Masjid tu, surau tu, madrasah tu, sayalah dahulunya. Nak cerita kat orang sebab apa? Sebab hak timbulnya di masjid, di surau, di madrasah tu, timbulnya hak pengurusan yang kemudian. Makna masjid, surau, madrasah tu, makna apa ni? Jalan comel. Jadi hak pengasah awal yang mengasahkan tempat tu dengan ikhlas, hilang dah nama dianya. Sebab dia pun tak boleh mari dah masjid surau. Sebab dia pun uzur dah. Jadi hilang nama hak permulaan.
Hak timbul nama orang kemudian. Akhirnya bangkit balik, cerita balik. Oh, tu masjid surau tu sayalah. Walaha sebelum kita nak bangun tu lillahi ta'ala. Sedang kita bangun masjid surau madrasah tu lillahi ta'ala. Lepas tu kenapa kita nak ungkit kembali lillahi ta'ala? Bekal kita dari akhirat. Sekarang ni masjid surau madrasah tu makmur. Makmur pun bekalan kita sebab kita yang mulakan. Cukuplah. Orang makmurkan, kemudian kita sangat-sangat bersyukur sebab pahala kepada kita, sebab kita yang memulakan asas. Tapi nama kita tak timbul di atas dunia ni. Orang dah ingat dah pada nama kita. Kita pun timbulkan balik nama kita supaya orang tak lupa kepada kebaikan yang kita lakukan. Mana apa ni? Keikhlasan tu hilang kemudian. Ini kebinasaan yang tersembunyi. Makna kalau kita buat bandingan kok, comel-comel kita buat sah. Lepas tu orang lain pula buat comel lagi, kita pergi kata untuk bekal akhirah kita. Sebab apa? Sebab orang lupa jasa kita. Dan masa kita permulaan tu ikhlas ke tak? Lillahi ta'ala. Tapi kenapa pula kemudian tu? Ni. Apa ni? Kebinasaan yang tersembunyi, hak berkait dengan batin hati kita. Hak berkait dengan batin hati. Jadi kebinasaan ibadah tersembunyi. Tambahan pula Mazali mengatakan, terkadang syaitan ni pula menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan, rupa ketaatan. Kemudian Mazali pun cerita berkaitan dengan ibadah ni tak dapat tidak, kerana ibadah ni adalah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan beribadah kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi ibadah ni tak dapat tidak. Sebab apa? Sebab jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mazali datangkan dua hadis. Hadis yang pertama menceritakan bahawa syurga dilingkungi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka dilingkungi oleh perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi syurga Nabi kata dilingkungi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka dilingkungi oleh perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi jalan ke syurga ni payahlah. Sebab apa? Sebab dilingkungi oleh perkara yang disukai, yang perkara yang tidak, yang dibenci oleh nafsu. Ibadah. Ada ibadah yang jual dengan nafsu. Nafsu hak asal ni. Nafsu hak asal. Nafsu hak terlatih itu ibadahlah segala-galanya. Ini nafsu hak asal. Apa ibadah yang jual dengan nafsu? Semayang. Puasa. Jual dengan nafsu. Lapar. Mana? Jual dengan nafsu. Nafsu hak asal ni bukan nafsu hak terlatih. Dia hak ibadah kebajikan. Yang jual dengan nafsu ada 2-3 ibadah je. Ibadah yang dengan nafsu tu selain. Apa dia? Ibadah yang dengan nafsu tu jual. Apa dia? Apa dia ibadah yang jual dengan nafsu? Berkahwin. Berkahwin tu ibadah. Dah jual tak dengan nafsu? Jual dengan nafsu. Kedak jual dengan nafsu, berkahwin. Itu di antara ibadah yang bagaimana? Yang jual bagaimana tau? Yang selain dengan nafsu. Di antara laginya kalau berbuka puasa, ibadahnya syaratnya segera. Jangan tangguh-tangguh. Segera tu boleh pahala sunat pula dah. Dan nafsu kita kan kalau bab berbuka puasa ni, mata duk tengok ke jarum jam. Nak tunggu bunyi tembok atas bukit, tembok je minum lalu dah. Sebab apa ni? Sebab ibadah. Apa ibadahnya? Sunat segera berbuka. Nafsu kita macam mana? Memang kita pun nak gitu.
Ni di antara ibadah yang jual nafsu. Tapi cara umumnya ibadah ni tidak digemari oleh nafsu. Tapi ibadah adalah jalan ke syurga. Syurga dilingkungi oleh perkara yang tidak digemari oleh nafsu. Maka ibadah adalah perkara yang tidak digemari oleh nafsu. Kemudian Imam Ghazali datangkan hadis yang kedua, menceritakan berkaitan dengan syurga ni berada di tempat yang tinggi dan neraka ni berada di tempat yang rendah, di tempat yang lembah. Sebab syurga ni darajah syurga. Sama ada pandangan kata 3 darajah ke 7 darajah ke, syurga darajah. Apa tingkat. Adapun neraka 7 lapisan bawah. Ni neraka. Jadi syurga ni atas. Jadi hak atas ni kena mendaki. Payah. Adapun neraka ni menurun, tempat lembah. Nabi kata neraka ni berada di tempat rendah, neraka ni berada di tempat lembah. Bila rendah lembah ni maknanya kalau diri kita, nafsu kita biarkan, dia akan turun ke bawah lah. Faham tak ni? Dia kalau selain gitu tak ke mana-mana. Tapi dah neraka ni tempat rendah, neraka ni tempat lembah. Makna apa? Mudah je nak pergi ke neraka. Mudah nak pergi ke neraka. Hak syurga nak kena mendaki, sebab syurga berada di tempat yang tinggi. Ini cerita bab berkaitan dengan ibadah yang tak dapat tidak sebagai bekal akhirah kita. Kemudian Mazali tambah pula, dalam keadaan ibadah yang seumpama tu, diri kita sendiri pula, kita hamba yang lemah. Tu kita pula. Hak ni hak tilikan Imam Ghazali rahimahullah. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, mana apa ni? Memang realiti. Memang realiti. Imam Ghazali cerita ni pada kurun yang kelima, yang keenam. Kita kurun yang ke-15. Kurun yang kelima, yang keenam masih lagi duduk di bawah khalifah Islam. Faham tak ni? Masih lagi duduk di bawah khalifah Islam. Kita kurun yang ke-15 ni, kalau macam tempat kita ni, selepas dijajah, silih berganti oleh penjajah kan, sejarah tu kan. Dengan apa ni? Dengan orang putih lah, dengan Jepun lah, silih berganti. Faham tak ni? Kemudian penjajah sudah balik, diteruskan oleh mereka yang beraliran dengan penjajah. Penjajah balik, tapi penjajah tinggal kepada anak didik penjajah yang meneruskan dasar penjajah. Dasar penjajah agama tidak ada. Cuma penjajah ni supaya orang pergi kepada pendidikan penjajah, penjajah pun buatlah juga nama agama hak dalam mata pelajaran di sekolah. Supaya apa? Supaya orang tak tinggal hak sekolah hak yang diasaskan oleh penjajah. Adalah sikit agama. Ada ni. Tapi tempelan, bukan teras pun. Ini pendidikan yang disusun oleh penjajah. Mana bukan jadikan agama sebagai terah. Nak mengaji agama nanti kemudian secara khusus. Tapi kalau tidak secara khusus, hak peringkat bawah ni cukup dah agama. Hak peringkat bawah ni, hak peringkat sebelum balik. Kita dalam bab agama ni, yang kita nak fokus sebelum balik. Sebelum balik 7 tahun siapa umur 15 tahun, kita nak fokus di situ. Beres di situ, selepas kita balik, terpulang kepada kita. Kita nak mendalami ilmu agama, atau wajib fardu kifayah, kena ada di kalangan orang kita, ataupun kita nak mendalami ilmu dunia, tak ada masalah dah lepas daripada kita balik. Tetapi sebelum balik, di situlah saat yang paling keemasan untuk kita didik anak-anak yang suci ni dengan ilmu agama yang secukupnya. Ada tak ilmu agama secukupnya sebelum masuk umur 15?
dengan pendidikan yang ada sekarang. Masa kita, masa Imam Ghazali itu pada masa pemerintah Khalifah Islam, yang ilmu agama tu sendiri diterapkan oleh ibu bapa masing-masing di rumah. Pada masa tu ilmu agama diterapkan oleh ibu bapa masing-masing di rumah sebelum anak masing-masing itu masuk umur baligh. Baligh dalam keadaan berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baligh dalam keadaan ibadah sempurna syarat dan rukun. Baligh dalam keadaan hati yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab diterapkan dengan ilmu agama oleh ibu bapa sendiri sebelum masuk umur baligh. Kita sebagai ibu bapa, kita tak mampu nak terapkan dengan lengkap ilmu asas agama. Macam mana dengan pendidikan yang ada? Pendidikan ada sama macam pendidikan kita ibu bapa sebelum kita masuk mabalik. Pendidikan yang sama. Ini zaman kita. Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan zaman ni payah agama, dalam keadaan zaman agama yang Mazal kata mutarajih. Agama ni, pekerjaan agama sudah jadi mundur ke belakang. Bukan duduk di hadapan. Masa Imam Ghazali. Masa kita macam mana? Mana sebelum masuk mubaligh tu, anak-anak kita lengkap dah ilmu agama? Tak lengkap. Kemudian barulah nak mendalami khusus secara agama. Nak mendalami itu fardu kifayah. Ini kadang-kadang melahirkan orang yang pakar dalam satu-satu bidang agama, hak fardu kifayah, tapi pergi pada asas sendiri fardu akidah tak lulu. Asas sendiri hak berkaitan dengan fardu ain fiqh tak lulu. Sama telah pula fardu ain tasawuf lagilah ketinggalan. Terkadang seseorang ni pakar dalam satu bidang yang sangat mustahak. Bidang ekonomi Islam mustahak. Sebab daripada kepakaran mereka lah yang dapat menyelamatkan ummah daripada terbabit dengan riba contohnya. Besar jasa mereka. Tapi apabila diberi satu tajuk, hanya membicarakan berasas-asas saja. Bukan pergi pada asas yang kepakarannya. Kepakaran contohlah ekonomi Islam, kepakaran contoh. Tapi satu program yang lari daripada tajuk kepakaran tu. Tapi lari daripada tajuk kepakaran hak fardu kifayah ni. Dia pakar dalam ilmu fardu kifayah. Cuma dia alih tajuk kepada ilmu syariat hak fardu ain, hak budak-budak je, hak bawah je. Gi kepada tajuk hak fardu ain, likuk lalu dah. Apa tu? Ini ni hak ilmu agama. Ilmu agama dah mendalami kepakaran hak fardu kifayah, diri sendiri fardu ain tidak sempurna. Sebab apa? Sebab tidak dilengkapkan sebelum masing-masing masuk umur baligh. Bila balik umur 15 tahun, tu nak pergi pada khusus dah lah, nak bidang apa pun. Fardu ainnya mana? Fardu akidahnya macam mana? Fardu ain fiqhnya macam mana? Hak peringkat sebelum umur 15. Pendidikan macam mana? Ini agama kita sekarang. Jadi hak dengan hak minhaj ni sebut dengan masa kita sekarang lebih berat lagi hak daripada Imam Ghazali sebut ni. Hak bidang agama dah tu. Kepakaran dalam ilmu fardu kifayah dah. Fardu ain tak lulu kena-kena. Ini kadang-kadang dalam keadaan ilmu agama tu tempelan, faham agama pun tak kemah. Hak inilah yang akan bawa ilmu agama kepada masyarakat dengan ilmu agama yang tidak sebenar. Hak aliran agama dah ni. Dengan akidah pun akidah yang tidak sebenar. Cerita bab hukum hakam, hak bab semayang puasa je. Hak pekat permulaan pun tak lepas. Guna. Ini zaman kita sekarang. Hak zaman Ghazali pun masih sebut dah, hamba ni lemah, masa pula payah, pekerjaan agama pula terkepelakang, perkara yang membimbangkan, yang menyibukkan kita tu banyak daripada buat ibadah. Umur kita pula macam kata singkat, umur kita pendek. Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ummah dahulu ratus-ratus tahun. Kemudian dalam kita mengerjakan amal ibadah banyak cuai. Kemudian malaikat yang mencatat ni pula
Malaikat yang mencatat ni pula yang amat melihat. Tak boleh nak sembunyi-sembunyi dah. Kalau kita sesama kita buat salah, kita boleh sembunyi-sembunyi. Tetapi malaikat yang duduk mengintai-ngintai, yang duduk jaga kita tu amat melihat. Kerana ni kesalahan kita amat melihat malaikat ni. Dan ajal kita sampai masa kematian kita hampir. Perjalanan akhirahnya jauh panjang. Ni Imam Ghazali susung dan kitab Minhajul Abidin. Dan dalam keadaan seumpama tu, taat ialah bekal, tak dapat tiada daripadanya, tak ada. Dalam keadaan seumpama tu pun taat, ini ketaatan kepada Allah adalah bekal kita pada hari akhirat, tak dapat tiada. Dan ialah ta'ah ni luput daripadanya, maka tiada yang mengembalikan dia baginya bagi hamba. Tak ada. Bila masa untuk ketaatan kita luput, kita tidak tunaikan ketaatan pada masa terdahulu, tidak dapat dikembalikan balik dalam keadaan umur kita singkat. Ketaatan ni tiap-tiap perkara yang bawa kepada keredaan dan menghampirkan diri kita kepada Allah dipanggil ketaatan belaka. Maknanya apa pekerjaan kita yang bawa kepada bekalan akhirah dipanggil ketaatan, walaupun perkara tu rupa dunia sekalipun. Jadi bekal akhirah kitanya bukan hanya rupa ibadah, rupa kerjaan dunia pun. Tapi kerjaan dunia kita yang kita letak molek dalam kerjaan dunia kita jaga hukum hakam dia, itulah dipanggil ketaatan bekal akhirah juga kepada kita. Kita jangan faham bekal akhirah kepada kitanya selama kita berada dalam masjid surau. Jadi kalau hanya selama kita berada dalam masjid surau sahaja, itu masa kita buat bekal akhirah, lama mana sangat kita duduk dalam masjid. Selama kehidupan kita tu, kita jaga hukum hakam. Bila kita jaga hukum hakam, itulah dia panggil ketaatan. Dan besar ketaatan ketika kita berada di luar masjid. Sebab apa? Ketika kita berada di luar masjid, banyak perkara yang kita nak kena jaga hukum hakam. Dalam masjid, mata, telinga, lidah terjaga. Di luar masjid, mata, telinga, lidah kena jaga sungguh-sungguh. Itulah di ketaatan. Ada ni. Luar masjid, mata, telinga, lidah kena jaga molek. Jaga ikut garis hukum. Itu dia ibadah ketaatan bekal akhirah. Maknanya ketaatan yang bukan hanya semata-mata nampak macam semayang puasa sahaja. Tiap-tiap perkara yang bawa pada redha Allah, takarrub kepada Allah sebagai bekal akhirah dipanggil taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata Imam Ghazali, mendapat dengan dia, dapat melakukan ibadah, dapat melakukan ketaatan, maka sesungguhnya telah kemenangan. Mana telah dapat kemenangan, telah dapat keuntungan dan bahagia selama-lamanya dan semasa-masanya berkekalan. Maknanya orang yang dapat melakukan ibadah, orang inilah orang yang dapat kemenangan, dapat keuntungan, sebahagia selama-lama berkekalan. Bila ni? Di hari akhirah. Orang yang dapat melakukan ketaatan, dapat melakukan amal ibadah. Sebaliknya, dan barang siapa yang luput akan dia, akan barang siapa demikian itu ini oleh ketaatan, maka sesungguhnya telah rugi serta orang yang rugi, dan telah binasa serta orang yang binasa. Kalau seseorang tu dapat melakukan ketaatan,
dia akan bahagia beruntung selama-lamanya. Sebaliknya orang yang luput daripada ibadah ni ketaatan, maka rugilah dia bersama dengan orang yang rugi, dan binasalah ia bersama dengan orang-orang yang binasa. Jadi beruntung ataupun rugi sama ada dapat mengerjakan ketaatan ataupun tidak dapat mengerjakan ketaatan dalam keadaan kita ni lemah, zaman ni payah, pekerjaan agama terundur ke belakang. Sebab itulah mereka yang dapat melakukan ketaatan di akhir zaman ni pahalanya besar. Orang yang dapat mengerjakan ketaatan, dapat mengikut jalan agama yang sebenar, di akhir zaman ni lebih besar pahala daripada orang yang terdahulu. Sebab apa? Sekarang ni cubaan dia sangat besar nak banding dengan orang yang terdahulu. Sekarang ni pula jalan hak sebenar pula dia bertambah mana? Bertambah samar. Ada ni. Dia bertambah samar. Manakah jalan yang sebenar? Maka manakah jalan yang tidak sebenar? Ada ni. Tapi kalau tidak dimulai dengan ilmu, dalam kitab Minhaj ni ilmu adalah yang pertama. Ibadah pula Mazali mulakan, ibadah adalah hasilan kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tak akan bicara ibadah, walaupun apa kita kata tunggang tunggik sekalipun. Ayat kita dah. Tunggang tunggik belajar tak embuh, dia kata. Apa dia tunggang tunggik? Semayang tau. Apa maksud? Tunggang tunggik dia kata belajar tak embuh. Tunggang tunggik ni semayang lah. Tunggang tu apa? Tunggik tu apa? Tunggang, apa dia tunggang? Tunggik tu mungkin tunduk tau, ke apa? Ni ada cakapan orang kampung gitulah, tunggang tunggik. Belajarnya tidak. Nampak rajin sangat tunggang tunggik. Tapi hubungan sesama anak Adam tak jaga pun. Ni biasa guna ayat tu. Mana rajin sangat tunggang tunggik, tapi sesama anak Adam dia tak cara pun hati orang. Tapi rajin tunggang tunggik, dia kata. Tunggang tunggik tu maksudnya semayang lah. Maksudnya semayang. Mana rajin semayang, tapi belajarnya tak embuh. Tu tak ada bicara tu. Tu tak ada bicara. Ilmu ni tak dapat tidak. Ilmu ni sebelum daripada membalik tadi. Ilmu sebelum membalik. Balik terpulang kepada kita. Nak mendalami ilmu fardu payah agama, nak mendalami ilmu dunia, terpulang. Tapi ilmu asasnya sebelum balik. Kewajipan sebenarnya atas ibu bapa. Tu hak sebenarnya. Tapi ibu bapa terdidik di bawah pendidikan kerajaan. Anak kita kemudian pun terdidik di bawah pendidikan kerajaan. Pendidikan kerajaan ni terasnya apa? Di situ. Terasnya apa? Terkadang yelah setengah orang kan, dia maghrib kawan-kawannya ke masjid ke surau maghrib. Balik kerja pergi masjid. Dia pelik lah. Balik kerja lewat-lewat dah. Lepas tu anak kita di rumah siapa nak tengok? Siapa di rumah lewat-lewat mandi-mandi pergi kuliah maghrib. Lepas tu balik lewat anak tidur dah. Lepas tu nak belajar apa lagi dia kata? Kita belajar dah kan agama, dia belajar satu lagi. Ni. Tapi oleh kerana kawan duk ajak ni, ambil hati kawan. Nak gilah dengar juga. Dah sibukkan siang hari, balik petang dah. Gilah atas kerana nak ambil hati kawan. Ilmu cukup dah dia kata, sebab belajar dah masa sekolah rendah dia kata. Gi dengar di masjid. Satu hukum hakam tak tahu. Dua hukum hakam tak tahu pun. Dah apa benda dia tahu? Baru dia tahu bahawa dia tak tahu sebenarnya. Sebelum tu dia pelik kawan-kawan, kenapa duduk di masjid? Tak cukup lagi belajar agama di sekolah? Tak ada. Kalau kita belajar kemudian kita tahulah. Tak ada. Gi pada bab akidah tak luluh. Gi pada bab ibadah semayang tak luluh. Gi pada bab hati tasawuf lagilah tak mengaji. Baru dia tahu. Orang ni jadi balik kerja petang-petang
mandi segera pergi masjid. Kenapa? Kerana tak ada. Dia ingat ke dia ada dah. Ni kadang-kadang orang tak belajar ni sebab dia merasai bahawa hak ilmu ni bagi dia pandai sebab dia belajar dah sekolah. Tak ada. Sebab sekolah bukan terasnya adalah ilmu agama, bukan. Kau ke mana pun kena belajar kau majlis surah. Ini cerita pengajaran. Dia kata kawan dia ni Allah lah baik sangat. Maknanya akhlak sesama manusia ni sangat baik. Lepas tu dia pula kawan tu sangat rapat. Dia kata nak tegur macam mana? Dia kata rajin berjemaah. Tapi kalau orang mengajar dia lagi balik. Nampak guana dia kata ni. Baik-baik sangat. Cakap khabar tu memang lemah lembut lah. Baik sangat hubungan sesama manusia. Tapi kalau orang mengajar, dia balik. Kalau tak balik pun, dia buka Quran. Dia berzikir. Orang duk mengajar, dia buka Quran, dia berzikir. Dia tak mau belajar. Tapi biasanya, balik. Kalau tak balik, kerana mungkinlah malah nak balik ke, dia akan buka Quran, dia akan berzikir. Kenapa kata kamu ni berzikir? Orang tengah mengajar depan, dia fokus pada zikir sebab guru dia tekan pada zikir. Ilmu guru dia buat lebih kurang je, tak apalah ilmu kita belajar dah. Gitu lah. Hak guru dia, hak zikir tanpa syariah tu lah. Dia nak warna kawan dia ni. Sama pecing lah ke ni? Kawan ni pula cikgu, bukan kerja biasa-biasa. Jadi dia nak pergi kok mana ni? Nak ni. Dah baik sangat. Nak cerita macam mana? Sama-sama berjemaah tapi tak mau belajar. Nak cerita macam mana? Dia pun cerita, dia tarik sikit cerita bab pegangan. Tu cara dia. Cerita bab pegangan ni bukan nak teh apa ni. Cuba nak cerita disentuh bab perkara jahat. Qada dan qadar. Keluarlah di mulut kawan dia tu. Hei, mana perkara jahat qada dan qadar? Dia kata peluang lalu dah. Inilah tak mau mengaji. Akidah sesat. Semaya bang macam mana? Dia kena dah. Kena point. Mana kawan dia berpegang perkara jahat bukan qada qadar Allah. Rukun iman yang keenam tak ada. Kamu tak cukup rukun iman. Semaya puasa kamu tak nak terima. Tapi dia cerita cara molek lah sebab orang tua ni. Sama orang tua. Jadi dia bincang. Dia beranggapan dia pandai dah. Sebab di sekolah zaman dulu, belajar agama sikit sebanyak. Jadi kalau belajar pun apa salahnya orang mengajar kita belajar lagi. Yang kamu tu mengajar sekolah menengah. Hak kamu mengajar sekolah menengah tu, pelajar kamu belajar dah sekolah rendah. Ada ni. Tak belajar sekolah menengah dah apa dah? Sekolah rendah belajar dah kan? Pandai dah baca nulis kan? Kenapa lagi tekan sekolah menengah? Mana-mana pelajar hak konten, hak tak mari, dia ambil tahu semua. Macam mana sebab apa konten, sebab apa dah mari, takut ada kenapa ni. Walah kalau menengah bukan sekolah rendah. Kalau rendah cukup dah belajar. Kenapa nak tekan lagi sekolah menengah ilmu dunia? Ilmu agama ni padang hak masa budak-budak je. Ni pelik apa? Orang tu cikgu. Kita sebagai cikgu sekolah menengah pun tekan ilmu dunia supaya pelajar kita hadir. Walaupun belajar dah sekolah rendah, takkan ilmu agama kita nak pakai ilmu sekolah rendah? Pada ni. Barulah kawan tu belajar. Kena tak erti apa satu. Tapi mana? Itu atas pilihan Allah lah. Nak kiranya dengan kita sebagai cikgu, sebagai contoh ni pengajaran ilmu dunia kepada pelajar tekan supaya belajar dunia sampai masa dia tua untuk kerjaan bekal akhirah dia tak mahu belajar. Ni tak kena sangat-sangat lah. Tak kena sangat-sangat lah. Ilmu dunia tak kata ginilah ilmu dunia ni sekolah sikit-sikit sudahlah. Janji boleh baca, janji boleh ngira. Tak payah belajar tinggi-tinggi lah, dunia sementara. Tak kata gitu. Tapi ilmu agama dia nak buat ibadat kemudian, kenapa tak mau belajar? Kita belajar dah masa budak-budak. Kau nak kira. Jauh sangat tu. Mana penilaian tu jauh sangat. Dunia penilaian dia penting. Akhirah ni penilaian dia boleh buat amal tanpa ilmu ataupun ilmu setakat ilmu budak-budak. Padahal tak ada pun ilmu budak-budaknya. Bila pergi pada bab pegang, satu pegangan tak betul. Dua pegangan tak betul. Pergi pada bab semayang tak betul. Pergi pada bab taubah pun tak lepas.
Tapi alhamdulillah bahagian dia di istiqamah pula kemudian jadi belajar. Tapi mula nak belajar tu hak kawan dia lah yang tunjuk jalan. Sebab apa? Mari masjid orang mengajar dia lari. Untuk dunia sementara, masa dia mengajar di sekolah, dia tekan sungguh, dia ambil tahu sungguh apa pelajar dia. Supaya tidak ada seorang pun ketinggalan. Mana betul-betul dia menjalankan tanggungjawab sebagai guru. Tapi kenapa untuk diri sendiri, untuk bekal akhirah, tak boleh belajar? Kenapa? Sebab dia rasa ilmu dia ada dah. Tak ada. Kalau orang ada ilmu sungguh, dia akan belajar sampai ke mati. Ada ni. Kita duk sebut dunia sementara, dunia sementara. Cakap boleh lah. Cakap sedap kadang-kadang. Dunia sementara, dia kata, umpama ceh gesek. Tahu tak ceh gesek? Tahu ceh gesek? Dunia ni sementara, umpama ceh gesek. Tahu tak ceh gesek tak? Tahu gesek? Colok tu lah. Colok, ya? Cak apa ni? Cak lada apa? Colok tu. Bukan colok nyembuh tu, bukan. Colok cak lada tu lah. Hok kota baru tu kan. Colok cak lada. Gesek ni benar, mancis ada bahasa standard. Mancis. Tahu mancis? Bukan mancis hok biskut tu mancis juga tu. Mancis. Dia ceh hok dak ceh. Ambil satu batang mancis tu, dia ceh. Lama ni. Jangan duk pegang lama tu. Terbakar jari. Betul. Dunia dia kata kodoh tu je. Kodoh ceh gesek. Tapi belajar ilmu dunia daripada budak sampai ke apa mau berapa? Belajar dunia yang masanya hanya umpama ceh gesek dia kata. Sekejap sangat. Betul lah. Untuk akhirah yang kekal abadi tak boleh belajar. Tu tak ada kiraan tu. Tanpa ilmu tak ada kiraan. Ini cerita ilmunya ilmu yang lengkap. Tapi amalnya macam mana? Ini cerita bab amal. Ilmu lengkap serta dengan amal ketaatan, orang inilah orang yang dapat kemenangan, kebahagiaan yang kekal abadi. Ilmu lengkap, ilmu cukup, tetapi ketaatannya ditinggalkan. Ketaatan yang luput tidak dapat dikembalikan. Jadi ketaatannya ditinggalkan, maka akan rugi bersama dengan orang rugi dan akan binasa bersama dengan orang yang binasa. Kalau ketaatan tu ditinggalkan. Bahagia, beruntung bergantung kepada hari akhirah. Akhirahnya bergantung kepada ketaatan kita ada ataupun ketaatan kita tinggalkan. Luput ketaatan, maka rugi dan binasalah kita. Maka jadilah kebinasaan itu tiba-tiba demi Allah, kata Imam Ghazali, penyakit yang amat sukar dan yang ditakuti itu amat besar, berkaitan dengan kebinasaan, dengan bahawa luput daripada mengerjakan ketaatan, yang mana kebinasaan itu penyakit yang amat sukar dan yang ditakuti yang amat besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.